Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa olehmu akan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala apa yang ada di atas muka dunia ini. Shadaqallahu maulana al-azim. Pertama sekali, jutaan ribuan terima kasih kepada pihak hotel di Palma karena sudi jemput untuk orang panggil mengisi kuliah jam 9. Tapi saya was-was nak makan ke nak kuliah tak tahu. Kerana nampak duduk di meja makan belakang ni. Ada yang ada air, ada yang tak ada lagi. Mungkin yang tak ada lagi ni nak dengar kuliah lah kot. Dan saya minta maaf kerana terlalu lewat. Setengah jam sudah berlalu. Kerana tadinya sepatut awal, kerana saya kuliah dekat ni ya, Panasonic Shah Alam ni dekat ni ya, kuliah asar tadi. Tapi emergency biasalah, orang mengandung gitulah, isteri mengandung, jadi kena balik dulu pergi Kuala Lumpur pula, lepas tu baru patah balik mari sini balik. Allahu Akbar. Jadi jutaan kemaafan daripada saya. Baiklah saudara-saudari sekalian, marilah sama-sama kita merasakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam relung hati, jiwa, sanubari, qalbu, sirri, batin kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu daripada Jumaat ke Jumaat. Jumaat yang telah lepas kita telah lalui. Kalau ada orang yang tak bertemu dengan Jumaat lepas, artinya dia masih baby. Kalau dia sudah yang dewasa macam umur kita sekarang ni, tentu dah dia dapat melalui hari Jumaat yang lepas. Dan hari ini pula kita bertemu dengan Jumaat pula. Ini menunjuk kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita daripada Jumaat ke Jumaat. Dan sedangkan Jumaat tu sendiri ialah nama, maknanya berhimpun. Setiap seminggu sekali wajib atas tiap-tiap laki-laki berhimpun. Tengah hari tadi keluar beramai-ramai menuju ke masjid untuk melakukan sembahyang Jumaat dan mendengar khutbah daripada khatib. Ini adalah latihan supaya kita apabila ditiup sangkakala yang pertama dan ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia bangkit daripada kubur masing-masing. Start daripada manusia Nabi Adam AS sebagai orang yang nombor satu, Tok kita, datuk kita manusia, sampailah manusia yang umur akhir daripada dunia. Masing-masing akan bangkit daripada kubur menuju kepada mahsyar. Maka sebab itulah
satu daripada nama kiamat ialah yaumul jam'i. Banyak nama kiamat: yaumul qiyamah, yaumus sa'ah, yaumul zalzalah, yaumul hisab, yaumul mahsyar, dan begitu juga yaumul jam'i, yakni hari berhimpun, hari dihimpunkan seluruh manusia. Start daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia yang umur akhir daripada dunia, bangkit daripada kubur masing-masing dalam keadaan sebagaimana kita keluar daripada perut ibu kita, yakni tidak ada satu urat benang pun yang ada di tubuh kita. Masing-masing Nabi SAW sabda telanjang bogel. Telanjang bogel. Tahu deh telanjang bogel? Nampak merenung belakang macam tak faham je. Telanjang bogel ni maksudnya telanjang bulat lah, tak ada langsung pakaian. Hingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada Nabi SAW, adakah tidak malu ketika itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sabda mafhumnya, manusia tidak bicara dah tentang manusia yang lain, masing-masing menyibukkan tentang diri masing-masing. Nafsi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari yang ibu bapa tidak mengenal anak dia, sahabat handal tidak mengenal kawan-kawan dan taulan serta sahabat dia, anak tidak kenal ibu bapa, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Masing-masing bersibuk tentang nafsi, diri sendiri. Yang di dunia sekarang ni kita boleh berkomunikasi dengan baik, kawan-kawan kita, dengan keluarga kita. Jangan-jangan sekali kita buat hari family, pergi buat bakar ayam, barbecue ke apa orang panggil, BBQ ke barbecue, sebut barbecue kan orang kata kasar pula. Ikutlah di tepi pantai apa, saling bersukaria hidup di dunia. Tapi bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit dalam keadaan duka cita, dan masing-masing tidak ada masa untuk cara orang lain. Tidak kata bangkit daripada kubur tu, Assalamualaikum mak, sihat ke? Tak ada sempat untuk menanya khabar orang lain. Masing-masing duk sibuk tentang diri sendiri. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita muhasabah diri kita sendiri sebelum daripada kita dihisab oleh Allah Taala. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasiba. Baca oleh kamu kitab diri kamu sendiri. Kerana manusia ialah khazanah Allah. Dalam diri manusia ni mempunyai bagai-bagai keistimewaan yang lebihnya manusia daripada segala makhluk yang lain, kerana manusia mempunyai qalbu, mempunyai hati. Tetapi apabila manusia tidak menyadari tentang keistimewaan mereka, maka terkadang terlebih hina daripada binatang, hingga tidak ada di dalam diri mereka itu sifat mahabbah, sifat rahmat, syafaqah, mawaddah, sifat cinta, kasih dan sayang. Maka itulah bekalan yang wajib kita kena bawa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat segala harta benda, anak pinak ramai, penyokong hebat, harta benda berlimpah ruh, itu semua tidak memberi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang kembali pada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ni tidak mungkin dapat dicapai melainkan diisi dengan cinta, kasih dan sayang. Tidak mungkin seorang tu dapat menenangkan hati dia kalau hatinya penuh dengan sifat negatif, sifat marah, benci dan dendam. Sebab itulah iblis dia tidak tenang sampailah dia akan bertemu dengan janji Allah, yakni bersama dengan mereka-mereka yang dapat dihasut oleh iblis ke dalam neraka. Hasil daripada takabur, hasil daripada membanggakan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terlalu banyak amal ibadat yang dia buat. Sejak daripada bumi lagi dia beramal hingga diraih ke langit. Langit pertama namanya begini, langit kedua namanya begini. Ini disebut oleh Imamul Ghazali dalam kitab
Minhajul Abidin. Disebut oleh Imam Ghazali bagaimana iblis begitu hebatnya amal ibadat dia. Start daripada bumi lagi dia semayang. Dia semayang mula daripada bumi sampailah ke langit ketujuh. Nah, sampai langit ketujuh hingga mustajab berdoa. Hingga tidak ada lagi orang yang boleh dijadikan sebagai mustajab doa melainkan iblis. Iblis orang alim, abid, alim serta mustajab doa. Kalau kita kat orang panggil tu wali lah. Nah, orang keramat, orang ada keramat. Nah, doa sikit makbul. Kata sikit masing. Apa dia kata jadi. Atau orang panggil apa? Iblis. Tetapi walau begitu sekali hebatnya pangkat ibadat dan ilmu tidak menjanjikan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia dilaknat sampailah kiamat. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku atas engkau wahai iblis sampailah hari kiamat. Walaupun iblis begitu sekali kuat beramal, start daripada bumi sampai ke langit dan dia alim serta mustajab doa, tapi kerana apa dia dilaknat? Dia dilaknat oleh Allah sampai kiamat. Bukan kerana dia berzina, bukan kerana dia tak semayang, bukan kerana dia melanggar aturan Allah Ta'ala yang zahiriyah, yang bangsa zahir. Nah, kan kita tengok orang tak pakai tudung, free hair, bergelombang dalam zahir dosa maksiat pada Allah. Iblis tidak. Iblis tidak buat benda-benda begitu kerana dia orang alim. Iblis dilaknat oleh Allah hanya kerana dia tidak dapat taat tentang arahan batin. Apa arahan batin? Yakni tawadhu. Nah, dengan arahan zahirnya apa? Usjudu li Adam. Tunduk hormat olehmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka oleh kerana tidak dapat taat pada arahan zahir, maka dengan sendiri ingkar dengan arahan batin. Mana? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis tidak mahu sujud pada tu Adam alaihissalam. Maka iblis tidak mahu tu kerana semata-mata enggan disebabkan takabbur. Inilah orang panggil obat racun, bukan obat, racun bagi segala penyakit hati, yakni takabbur. Mana-mana orang yang ada sifat takabbur, maka dia tidak akan dapat isi di dalam hatinya sifat rahmat, syafaqah, mawaddah. Tidak akan dapat diisi dengan cinta, kasih dan sayang. Bahkan orang yang takabbur akan diisi dalam hatinya penuh dengan sifat marah, benci dan dendam. Sebagaimana iblis. Apabila takabburlah iblis dengan Nabi Adam alaihissalam, maka dia mulalah benci, marah pada tu Adam. Dan dia benci pada tu Adam. Dan dia dendam bukan hanya dengan tu Adam alaihissalam, bahkan keturunan tu Adam sampai kiamat. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak cucu cicit tu Adam. Nah, ini sifat iblis. Maka sebab itulah iblis dengan kita, Allah Subhanahu wa taala firman, la innahu lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lahum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu ialah musuh yang sangat terang, yang sangat nyata. Tapi ramai mana manusia yang menjadikan syaitan sebagai sahabat dia. Dengan mengikuti syaitan, dengan ittiba' sunnah syaitan, dengan iqtida' ajaran syaitan. Bagaimana ajaran syaitan? Yakni memelihara sifat takabbur dalam diri. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhulal jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam qalbu, dalam hati dia mithqala dzarratin min kibr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithqala dzarratin min mukabbarah. Tidak akan masuk syurga mana-mana manusia yang ada dalam hati dia sebesar zarah sifat mukabbarah, yakni sifat takabbur ada sebesar zarah, tak akan masuk syurga Allah. Karena itulah wajib atas kita kena buang sifat takabbur.
barulah boleh diisi dengan cinta, kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sama sebagaimana cinta kita kepada isteri dan anak serta harta kita, tidak. Mahabbah yang dibangsakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti mahabbah, cinta yang kita nisbahkan kepada sesama kita. Seorang suami dia akan cinta pada isteri. Seorang anak dia akan kasih sayang, dia cinta kepada ibu bapa, orang tua dia. Orang tua akan cinta pada anak. Kenapa? Ini cinta orang panggil mahabbah at-tabi'iyah. Cinta pasal tabiat. Cinta yang Allah Ta'ala jadikan dalam naluri tiap-tiap hati manusia. Dia cinta kepada isteri dan anak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan dalam hati manusia nalurinya cinta kepada isteri-isteri dan anak-anak. Ini tidak pelik. Maka seorang anak akan cinta pada ibu bapa dia. Seorang orang yang mencari harta akan sayang, akan cinta pada harta yang dia cari. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah jadikan naluri dalam tiap-tiap diri. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dihiaskan dalam hati manusia itu juga cinta pada harta akan sebagai cinta yang sangat banyak. Maka tidak perlu satu sekolah, satu universiti, satu college pun untuk buat satu kos atau mata pelajaran khusus nak didik bagaimana nak cinta ibu bapa, bagaimana seorang ibu bapa nak sayang pada anak. Tak perlu. Kalau buat juga orang panggil mata pelajaran khas di sekolah, cara bagaimana nak sayang ibu bapa, bodoh benar. Maknanya bodoh benar lah. Tak, dia sudah jadi naluri tabiat, mahabbah tabi'iyah. Anak akan sayang pada ibu bapa, itu mahabbah tabi'iyah. Kalau anak tidak sayang pada ibu bapa, itu bukan anak orang, dia panggil anak kera. Kera, kenal kera? Kera ni monyet lah. Anak kera pun sayang pada mak pak dia, lebih pada kera lagi maksudnya. Sekarang ni banyak Allah Ta'ala buat contohkan sifat-sifat yang patut ada pada manusia tapi diletak pada binatang. Tanda hinanya kita manusia. Seekor orang hutan boleh rasa sayang pada harimau. Yang dia jaga sejak kecil lagi sampai kau suap susu dengan botol susu. Tengok. Ada dalam YouTube, ada dalam Facebook. Seekor anjing boleh gonggong satu bayi yang dilempar oleh orang tua dia dalam tong sampah untuk hantar ke hospital. Seekor unta boleh menangis kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan qasaid, madaih, qasidah, pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia jiwanya keras, jiwanya hitam, kalbunya penuh dengan zulumat, pekak likat, hitam, gelak lemak, dengan jahiliyah, dosa. Maka tak rasa apa, baca ayat Quran pun tak rasa benda. Baca hadis Nabi pun tak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama Nabi pun senyap, kapak bibir mulut. Kapak gitu. Walahal Nabi kata wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah mereka yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam tanya, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang rugi, sangat celaka, yang tidak dapat melihat wajahmu ya Rasulullah pada hari kiamat? Zukirtu indahu, disebut nama aku di sisinya. Falam yusalli alayya, tetapi dia tidak berselawat kepada aku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Ta'ala buat misalkan dengan unta. Ada di tanah Arab, bila dibacakan qasidah memuji Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalir bidumu', mengalir air mata, buka, menangis kerana rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita pernah rindu pada Rasulullah sampai menangis? Tak pernah. Kerana kita tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhal mencintai Rasulullah tu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimu auladakum bihubbin nabi. Ajari anak kamu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena cinta kepada Nabi bukan cinta yang jenisnya tabi'i, bukan mahabbah tabi'iyah. Tetapi cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang mesti kita usahakan pada diri kita. Cinta iktisabiyah, ikhtiyariyah, aqliyah. Cinta yang mesti kita pelajari, kita terbiahkan diri dan kita cari untuk orang ajar kita tentang cinta. Ajarkan aku tentang cinta. Itu maksud. Nah, kenapa? Cinta ini tidak mari dengan tabiat. Bagaimana mungkin kita dapat cinta kepada Nabi SAW? Karena Nabi SAW bukan jiran tetangga kita. Nabi SAW bukan sepupu sepapak kita, bukan pok saudara, apatah lagi orang tua kita, ataupun guru kita, ataupun yang pernah kita bertemu dengan dia walau sekali pun. Tidak. Bagaimana mungkin kita dapat mencintai dia? Sedang mencintai Nabi SAW itu ialah fardu. Nah, fardu, wajib. Bila orang tanya mun cinta kepada Nabi SAW, wajib kena jawab cinta. Kalau kata tak cinta, murtad serta merta. Nah, tetapi apa yang kita ungkap pada lidah kita, cinta, benarkah di hati kita rasa cinta tu? Nah, benar tak? Dah. Ambo lah, orang lain ambo tak tahu. Ambo sendiri dah. Dah. Tipu. Lidah ni ringan kerana tidak ada tulang, boleh mengungkapkan perkataan cinta. Lagikan dengan kekasih pun boleh kata I love you, you love me. Nah, tetapi dalam sama yang masa yang sama tak cinta pun. Nah, hanya saya sayang awak, saya cinta awak, saya nak awak, saya nak buat bini awak begini. Walahal dia nak harta perempuan tu. Nah, dia nak pangkat perempuan tu. Nah, dalilnya mana? Bila seorang kekasih pesan supaya jangan buat giam, maka dia tetap buat. Seorang yang mencintai benar-benar cinta yang hakiki, dia tidak akan buat apabila kekasih dia tidak mahu dan tidak suka sesuatu perkara tersebut. Nah, contohnya seorang suami, isteri dia tak suka dia hisap rokok. Saya tak suka orang hisap rokok. Abang jangan hisap rokok. Kalau nak berlaki, nak beristeri dengan saya, nak berkahwin dengan saya, jangan hisap rokok. Kalau suami itu benar-benar cinta, dia tak kisah. Nah, zahir dan batin. Walaupun duduk depan, duduk belakang sama. Nah, dia pergi kedai kopi, kawan yang kata, "Isap batang mak." Tak boleh, bini aku marah. Allah, binimu duduk kapung, duduk dapur tu. Duduk rumah. Nah, tokai nak marah, yang mana tahu. Paling makan, ceklak hek ke apa dah ni. Minyak wangi, tak bau kan? Nah, tak boleh, isteri aku marah. Tengok. Ini suami yang sangat mencintai isteri dia. Tak akan buat apa isteri dia tak suka. Zahir dan batin, sama ada depan isteri atau belakang isteri. Nah, bermakna kalau isteri tak suka, suami buat juga, cinta tak? Suami cinta tak? Dok. Ada dok jawab dok. Dok selalu dok. Cinta mungkin siki-siki. Nah, cinta yang tidak sempurna. Cinta yang belum 100%. Nah, bukan 100%. Cintaku belum 1%. Panggil dia ni. Baru 50% baru. Nah, ataupun tak ada cinta. Kenapa? Kerana orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan buat apa yang orang yang dia cintai, sang kekasih dia tidak suka apa perkara yang ditegah daripada buat. Dia tak akan buat. Sebab itulah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan buat apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegah. Nah, itu makna cinta. Maka cinta itu adalah buah daripada ittiba'. Bermakna pokoknya adalah ma'rifah. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Pokoknya mesti kenal. Kita tak pernah kenal Allah, tak pernah kenal Rasul. Bagaimana kita nak cinta pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, kita boleh sayang pada isteri, boleh sayang pada harta, boleh sayang pada bini, boleh sayang pada anak. Kenapa? Kita kenal bini kita, bukan main-main. Ni sanggup Gi mari. Kenapa? Karena bini kita sayang dia. Ni cara apa aku orang lain. Nah, takkanlah orang masuk meropok rumah kita. Nah, bila perampok tu nak bunuh bini anak kita, kita kena duduk diam, jangan melawan. Ni senyap. Nah, jangan bertindak sesuka hati. Tak mungkinlah orang yang normal tidak begitu. Mesti dia akan lawan. Kenapa? Dia kenal bini anak dia ni, darah daging dia ni, orang yang berkongsi hidup dengan dia, ayah dia.
mopok dia, harta dia, dia cari, penat lelah, seku sembah hari-hari cari harta. Mesti dia sayang harta dia. Takkan dia nak lock, nak bagi orang curi harta dia, nak rompok harta dia, nak ambil harta dia tanpa hak. Tetapi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak kenal. Bila kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana mungkin orang yang tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Allah, dia dapat ungkapkan lidah dia, aku cinta pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu al-ma'rifatu syajarah. Pokoknya adalah kenal. Kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Itu bukan hadis tu, rawahul orang tua-tua. Riwayat orang tua-tua. Nama tanya saya, sahih ada ustaz hadis ni? Tak kena tanya dah. Sini. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi benar. Tak kenal maka tak cinta. Maka sebab tu ulama mengungkapkan al-ma'rifatu syajarah. Mengenal itu adalah pokok dia. Wal mahabbatu tsamarah, dan cinta itu adalah buah-buahan dia. Dan isi daripada cinta adalah imtithal wa ta'ah. Baru timbul ketaatan dan menjunjung titah apa sahaja firman dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin dia boleh tinggal orang panggil apa yang Allah Taala larang. Kalau dia tak kenal Allah, tak cinta Allah, tiba-tiba dia tinggal apa yang Allah Taala larang. Tak mungkin. Mesti dia tinggal apa yang Allah Taala larang kerana hasil daripada cinta. Cinta kerana dia kenal. Ataupun dia cinta tetapi dia tidak meninggalkan apa yang Allah Taala larang, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Walau buat majlis cinta Rasul sekalipun tidak dipanggil cinta. Majlis cinta Rasul, Shah Alam cinta Rasul, Shah Alam berselawat, Shah Alam peace yo. Macam-macam ada sekarang ada ni. Pegang kain retang ni. Ya Hanana, ya Hanana, contoh. Kain tudung duduk atas ni. Rambut pusaka terbuang itu. Cinta tak Rasulullah? Kurang cinta atau tak cinta, ataupun ada cinta tapi tidak sempurna. Maka yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mengenal dan cinta, serta buah daripada cinta itu menerbitkan imtithal dan taat. Apa? Menjunjung titah dan taat kepada segala firman Allah dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak buat tu? Tak boleh, melainkan kita kena usaha. Karena mahabbah ini mahabbah ikhtiariyah. Kena usaha, kena belajar, kena mengaji, kena buat program-program cinta Rasul, kena buat kitab-kitab yang mengenalkan kita pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama dia memahami maslahah. Walaupun Nabi tak pernah buat kitab tentang diri dia, Nabi tak pernah buat satu kitab pun cerita tentang diri dia. Tapi Imam Tirmizi menulis kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kesempurnaan Nabi Muhammad, khalqi wa khuluqi. Apa? Sebagai jalan untuk kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Yusuf An-Nabahani mengarang kitab Syama'ilur Rasul, dan bagai-bagai ulama lagi mengarang kitab-kitab mengenal Rasul, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila sampai kurun ke-6, disambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Islam Al-Hafiz Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ba'dun nas, setengah manusia menyambut mereka itu yahtafilu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut mereka itu akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi ta'zimun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada majlis tersebut ada orang panggil mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahum ajrun azim, bagi mereka itu mempunyai pahala yang sangat besar. Nampak? Ulama yang memahami masalihul mursalah. Maka kerana itulah Nabi dulu tak pernah buat kuliah asar atau kuliah jam 9. Ada zaman Nabi dulu. Buat kuliah di restoran ada. Tetapi kita buat ini kerana apa? Untuk mencapai manifestasi kita, untuk menggapai cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Dalam majlis-majlis seperti ini. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma hasibah. Baca olehmu kitab kamu, cukup memadai bagi kamu sebelum kamu dihitungkan segala amal kamu di hari akhirat kelak. Maka bila kita hadir dalam majlis-majlis seperti ini, majlis seperti ini adalah majlis untuk membaca kitab diri kita sendiri, menilik diri kita sendiri, bukan menilik orang lain. Karena satu daripada cara untuk membuang sifat takabur ialah kita menilik diri kita sentiasa kurang daripada orang lain. Itu
Hingga Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia ajar kita bagaimana cara untuk kita membuang sifat takabur. Kalau kamu lihat pada orang alim, maka anggaplah mereka lebih baik daripada kamu, kerana mereka menanggung segala ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Adapun kalau kamu melihat pada orang jahil, maka anggaplah dia lebih baik daripada kamu, kerana dia mengerjakan maksiat dengan jahil, sedangkan kamu mengerjakan maksiat dengan mengetahui, belajar tiap-tiap malam, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah jam 9, kuliah pukul 12, kuliah tahajud lagi, kuliah hari-hari kuliah. Tapi tak amal pun. Ni maksiat duk berakhir situ kak. Tak taubat pun. Maka orang jahil lebih baik pada kita. Dia buat maksiat kerana dia jahil. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya Allah Taala akan terima taubat orang yang buat kerja jahat dalam keadaan dia jahil, basir. Maka dia summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat segera dengan Allah kerana dia baru tahu, dia tak tahu. Maka orang jahil lebih baik pada kita. Maka bila kamu lihat orang yang tua pada kamu, kamu kena anggap bahawasanya orang tua pada kamu lebih baik. Tengok orang perekat ayah pada kita, perekat pocik, perekat abang, perekat tuk, perekat nenek. Maka kena anggap dia lebih baik daripada kita kalau kita orang muda. Kenapa? Kerana dia sudah tentulah banyak amal ibadat daripada kita. Maka kalau kita pula orang tua, orang dewasa, melihat orang muda pada kita atau budak pada kita, anggaplah dia lebih baik pada kita. Kenapa? Tentu dah dosa dia kurang. Yang kita pula lama dah, umur 27 tahun dah, dosa bertimbul-timbul buat, tak tobat-tobat lagi, berat ke bombing, jaduk pikul atas hari-hari. Tu orang panggil apa? Cara nak didik hati, nak buang sifat takabur. Penting, sangat penting. Kerana orang itu wala ilmu banyak, tetapi kalau ada sifat takabur, melarikan hati dia hemah selain daripada Allah. Maka ketika itu dia akan mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya. Bagaimana? Kadang-kadang dia menerakakan orang. Dia menghukumkan orang ni masuk neraka. Orang ni ahli neraka. Dia menawarkan orang ni, kamu nak masuk neraka ke? Contohnya. Mu nak masuk neraka ke? Contohnya. Ini apa ni? Orang panggil dia mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun orang Islam sekarang buat kerja banyak sangat bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Habis ke? Neraka ke? Sedangkan Allah Ta'ala firman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu, jangan kamu mendahului Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Allah Ta'ala nak kita jadi Allah untuk menghukumkan mana-mana hamba Allah masuk ke dalam neraka? Tak. Bahkan banyak Nabi SAW ceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang dulu daripada umat Nabi SAW, yang mereka itu abidah, perempuan yang kaki amat ibadat, yang mereka itu kaki abid, buat amat ibadat, malam bertahajud sepanjang malam, siang harinya berpuasa sepanjang siang, berlapar di siang hari, bermalam dengan menangis pada Allah. Tetapi akhir tempat jatuhnya adalah neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, seorang abid yang semayang, tiba-tiba mari orang yang mabuk jijak atas belakang dia. Maka dia bangun, dia kata, kamu ni neraka. Mu ni ahli neraka. Ataupun ada orang, dua orang adik-beradik, ahaduhuma ya'budullah wa ukhra yu'sihi samaratu akhwani. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dua orang adik-beradik, satu orang tu kaki ibadat, satu orang lagi tu kaki maksiat. Wa fi dzati yaumin, pada satu ketika harinya, qala al-abidu minhuma lil 'asi, katanya kaki ibadat pada adik dia kaki maksiat, wallahi demi Allah la tadkhulanna an-nara wa lan yaghfirallahu halaka. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan ampun kamu sekali-kali, dan Allah Ta'ala akan masukkan kamu dalam neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana sudah boring dah nasihat. Sudahlah tu minum arak, dahlah tu berzina, dahlah tu judi. Tiba-tiba dah tak tahan sangat ni. Kali ni dia kata gitu tu ke adik dia. Wallahi demi Allah, la tadkhulanna an-nar, Allah Ta'ala akan sumbat kamu masuk dalam neraka. Walan yaghfirallahu halaka, dan Allah tidak akan ampun dosa kamu sekali-kali. Marah kau ustaz? Nak marah, nak tidur ya tengah malam ni. Nak pergi segera sikit. Orang kejut habis orang makan. Terlekat tulis ayam, terlekat berat.
Falamma tawaffahuma, tak kala mana mati kedua orang tadi, Allahu waffaqa baina yadayhi, Allah Ta'ala hipung kedua adik-beradik tadi. Wa qala Allahu minhuma lil abid, Allah Ta'ala kata firman kepada abang dia kaki ibadah. Manil ladzi adzinaka an tatali alayya, siapakah yang bagi urusan hijaan aku sebagai Tuhan nak masukkan mana-mana makhluk aku dalam mengaku kepada kamu? Mana Tuhan tanya, mula hijau menda. Nah, kita jawab, kerani Tuhan. Ni. Dah apa ambil hijau aku ni? Mu hijau kerani ya. Kerani tahu kerani? Kerani. Nah, mu hijau menda wala dunia. Pos meng. Wak hijau rumah batu. Dah apa ambil hijau aku Tuhan? Mu hijau wak rumah batu, wak hijau rumah batu. Mu tokai hotel, wak hijau tokai hotel. Nah, amu hijau tu lah, jangan dia ambil hijau aku. Manil ladzi azinaka an tatali alayya, siapa hak bagi keizinan untuk kamu ambil tugas aku sebagai Tuhan untuk masukkan mana-mana hamba aku dalam neraka? La taqnatu ibadi an rahmati, jangan kamu putuskan mana-mana hamba aku daripada cintaku. La taqnatu min rahmatillah, dalam Quran sebut jangan kamu putus asa daripada cinta Allah. Maka cinta Allah di mazhar, di zahir, ditajallikan, direalisasikan. Allah sebut belit lidah. Kata ni. Dengan tajallikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah orang panggil rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin. Pembawa rahmat cinta bagi seluruh martabat alam. Maka sebab tu Nabi membawa agama yang salim. Islam, salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, Islam, agama selamat, agama damai, agama sejahtera, agama tenteram. Tetapi kenapa kita umat Islam tidak tenteram? Yang tidak tenteram sekarang negara umat Islam. Syria, negara umat Islam. Yaman, negara umat Islam. Tenteramkah mereka? Tak tenteram. Berperang tidak tenteram. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda menggambarkan secara keseluruhan Islam, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Al-mu'minun man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin ialah orang mukmin lain aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Orang Islam ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Bukan orang Islam tu ialah orang yang banyak semayang sampai berasak dahi-dahi, tidak. Ataupun dia puasa sampai cekor muka-muka, kepah perut-perut, tidak juga. Secara keseluruhan Islam ialah selamat orang lain. Itu Islam. Sebab tu dalam hadis Arba'inun Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi kan. Ada satu hadis tu sahabat tanya, ya Rasulullah, ada satu orang jiran tetangga aku perempuan yang banyak buat amal ibadat, semayang malam banyak, malam semayang tahajud, siang hari berpuasa, sedekah bukan main-main, min zahab, daripada emas berkarung-karung, sedekah banyak, 2.9 bilion sekali sedekah. Okey, sikit-sikit punya sedekah. Walakin fi lisaniha syai'un ya'zi jiraniha, tetapi ada pada lidah dia menyakiti jiran tetangga dia. Banyak ibadat, banyak puasa, sedekah pun banyak, bukan main-main. Tetapi pada lidah dia tidak jaga lidah dia. Hingga jiran tetangga dia rasa tersakiti hati. Kerana apa? Kerana lidah dia. Hallahu syai' ya Rasulullah. Ada manfaat ke orang perempuan tersebut ya Rasulullah? Nabi kata, la hiya finnar. Orang ni bakal ahli neraka. Allah. Amal banyak kita tahajud tak buat sekali habuk. Hak biasa hari-hari ni semayang subuh kejut. Bukan tahajud. Subuh kejut. Kalau tahajud pun nanti bulan Ramadan. Tu pun tu imam hak panggil. Tu imam hak anjur baru kita pergi. Kalau tu imam tak buat program, tak panggil mari pakai sudah. Ni perempuan ni tahajud tiap malam. Puasa tiap hari. Dan sedekah bukan main-main sikit, banyak. Bizahab dengan mah, dengan perak. Berkarung-karung, guni duit. Kerana kaya. Tapi lidah ada menyakiti jiran tetangga, Nabi kata hiya finnar, orang ni bakal neraka. Lalu ada satu jiran aku, ya Rasulullah, perempuan tersebut semayang 5 waktu je. Tak buat apa sunat kapit fardu, kau gapo duha, tak duha gapo Allah, tak cakap.
penat, letih. Semayang 5 waktu sehari semayang cukup. Hak wajib-wajib je. Dan puasa pun Ramadan je. Kalau puasa juga tidak Ramadan, kerana qada, kerana mari uzur dalam bulan Ramadan. Tu je. Hak sunat dah buat langsung. Dan sedekah pun wa tatasaddaqa bil luqmah, dengan luqmah, dengan semulut nasi, semulut daging. Maknanya kuih sebekah gitu je. Nak sedekah banyak-banyak tak ada duit. Nak kata ni, buat kuih-kuih kat atas ke jiran tetangga, begitu je. Walakin laisa fi lisaniha ya'zi jiraniha. Tetapi tidak ada pada lidah dia menyakiti jiran tetangga dia. Hallahu syai' ya Rasulullah. Ada manfaat dah perempuan. Hiya fil jannah. Inilah bakal ahli syurga Allah. Itu gambaran Islam. Yakni selamat bahaya daripada lidah dan tangan dia akan saudara dia, akan manusia yang lain, khususnya orang muslim sendiri. Sekarang tidak selamat. Yang menyebabkan terbunuhnya ulama di Syria, kerana ulama juga yang mengeluarkan fatwa. Ulama sendiri yang mengeluarkan fatwa. Wajib dibunuh siapa sahaja yang bersekongkol dengan Bashar Assad laknatullah. Contoh, rakyatnya, atau tenteranya, atau menterinya, atau ulamanya, ataupun mereka yang tidak bersekongkol tapi diam tawakuf, tidak mahu angkat senjata untuk melawan. Wajib bunuh, halal darah. Ulama dia ke, rakyat dia ke, siapa sahaja dia, hatta al-Buti sekalipun Syekh Ramadan Al-Buti sekalipun. Maka wafat Syekh Ramadan Al-Buti kenapa? Kerana dibom dalam masjid tengah mengajar. Wallahu a'lam wa hisabuhum 'ala Allah. Itulah fitnah di akhir zaman. Kerana bahaya lidah-lidah ni, kerana bahaya tangan-tangan. Maka sebab itulah hifzul lisan anid dammi wa hifzul yad anid dammi. Menjaga lidah daripada mencaci maki, apatah lagi menghukum kafir, kufur, bid'ah, musyrik pada saudara kita, dan menjaga tangan kita daripada menumpahkan darah kita. Itulah agama Islam. Carilah agama mana yang mengajar tata tertib dalam peperangan. Tidak ada melainkan Islam. Islam mengajar bagaimana cara nak berperang. Tidak dibunuh orang tua yang tidak mampu nak melawan dah. Atau perempuan-perempuan, atau anak-anak kecil. Tidak boleh memusnahkan tanaman-tanaman, harta benda. Tidak boleh memusnahkan tempat rumah ibadat orang bukan Islam. Nak cari mana ni orang panggil undang-undang akhlak? Dalam berperang masih lagi menunjukkan akhlak. Tidak ada melainkan Islam. Kenapa? Kerana Nabi SAW membawa agama selamat. Allah Ta'ala memang sangat mencintai hamba. Innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'atar rahmah. Allah Ta'ala yang menciptakan cinta. Pada hari Allah Ta'ala ciptakan rahmat cinta, ada 100 cinta yang Allah Ta'ala ciptakan cinta. Fa'amsaka indahu 99 rahmatan. Dan Allah Ta'ala tahan di sisi Allah, yakni di hari kiamat, 99 cinta. Fa'arsala ala kulli khalqihi rahmatan wahidatan. Dan Allah Ta'ala jatuhkan di atas segala makhluk ni dengan 1 titik cinta. Yang kita dapat rasa kasih sayang sama kita, kerana ada 1 cinta yang Allah Ta'ala titikkan di atas diri kita masing-masing. Kita tengok lembu sayang pada anak dia bagi susu. Kucing, kucing sayang pada anak dia bagi susu. Kalau orang mari ganggu anak dia tengah minum susu, dia marah begini, jeling. Kenapa? Kerana cinta. Kerana cinta. Daripada mana cinta? Daripada Allah. Jadikan Allah Ta'ala ciptakan 100 dan Allah Ta'ala simpan untuk hari kiamat 99, dijatuhkan pada seluruh makhluk dia dengan rahmatan wahidatan, dengan 1 cinta yang 1. Falau lam ya'lamul kafir bikulli alladhi indallahi minar rahmah. Kalaulah orang kafir itu tahu bahawasanya di sisi Allah masih lagi ada lautan cinta, 99 cinta, lam yu'ais ilal jannah. Orang bukan Islam juga tidak akan putus asa untuk mendapat syurga Allah. Dah kenapa kita orang sesama Islam sudah berani menghukumkan neraka kepada orang yang sudah masuk dalam agama yang selamat. Sedangkan kalau orang bukan Islam tahu, di sisi Allah ada 99 lagi cinta, mereka pun tidak akan rasa putus asa untuk masuk Islam, untuk mendapat syurga Allah. Dah kenapa orang yang telah Islam dah kita menerakakan dia, mencaci maki dia, menghukum dia dengan ahli neraka, murtad, kufur. Allahu Akbar. Jauh kita daripada
daripada ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu satu hari laki-laki pemabuk lalu depan Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat melaknat dia. Nah, sahabat Nabi melaknat pemabuk tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Nah, tu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan, jangan kamu melaknat dia. Kenapa? Kan dalam diri dia ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai begitu sekali, walaupun dia kaki mabuk tetapi ada cinta, mesti ada cinta. Tetapi belum sempurna. Tiap-tiap manusia mesti berusaha. Tiba-tiba dia berusaha tidak kena pada cara, yang tidak berusaha di atas cinta. Dia merasa diri dia hebat dengan segala amal yang telah Allah Ta'ala anugerahkan pada dia. Dia dapat semayang, dia dapat taat perintah Allah, maka dia rasa manusia semua rendah pada dia. Manusia semua orang panggil lebih hina daripada dia, lebih kurang daripada dia. Maka orang ni sudah pun terjakit dengan penyakit iblis tadi. Nah, yakni sifat takabur. Sifat ana khairum min, aku lebih baik daripada tu Adam. Maka kalau kita ada dalam hati kita, aku lebih baik pada orang ni, aku ustaz, aku lebih baik pada orang ni, aku mengaji, aku lebih baik daripada orang ni, aku mengaji, aku lebih baik pada orang ni, aku tu imam, aku lebih baik daripada orang ni, aku dengan mengajar semua, aku mengaji di masjid semua, aku lebih baik daripada orang duk melepok di kedai kopi di mana-mana. Maka kita tu ada lagi sifat iblis, sifat yang merasai diri kita baik daripada orang. Nah, apa orang panggil? Takabur. Mana mungkin kita dapat masuk syurga dengan ada sifat seperti ini? Nah, na'udzubillahi min zalik. Nah, sebab itulah wajib atas kita kena buang. Bagaimana kena buang? Kena bermujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, wa innallaha lama'al muhsinin. Mana-mana orang yang bersusah payah di jalan kami, susah payah dia nak membuang, nak mengikiskan sifat rasa takabur diri, rasa lebih diri dia daripada orang lain, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan jalan mudah untuk dia dapat rasa capai tawaduk. Kerana lawan bagi takabur ialah tawaduk. Tawaduk itu adalah sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Nabi kata, man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara khafadallah. Siapa yang tawaduk, tawaduk ni masuk rendah hati. Nah, bukan tawaduk ni masuk rendah diri. Kalau rendah diri, Ibrahim pendek lah paling tawaduk kali, kerana tubuh dia paling rendah. Tawaduk bukan rendah diri, kerana rendah hati. Walau dia orang kaya, naik kereta Lamborghini, Porsche, Ferrari, Ferrari itu Ferrari lah. Turun kasut berkilat, rambut congek, minyak pula. Tapi hati dia rasa sama je dia dengan orang ramai. Tak ada rasa lebih dia. Maka orang ni tawaduk. Nah, kalau naik kancil dia panggil ni. Naik kacil, megah ni. Rasa dia naik ego. Sekarang motor skuter ada nama ego kan? Nah, naik motor ego. Pak dia pun ego juga. Bukan setakat motor yang nama ego ni. Dia pun ego melenggak, baru naik ego je baru. Pak dia pun melenggak ego juga. Habis orang panggil takabur, wala jala tunduk. Walau serban besar, janggut panjang, jubah labuh, jalan tunduk, terpokok-pokok, tepuh tiang api, tiang dinding apa. Itu bukan tawaduk, itu jalan tunduk dia panggil. Tawaduk makna hati itu rasa rendah diri. Hati itu rasa sama. Tidak rasa lebih sikit pun kita dengan mana-mana manusia. Karena kita juga dalam diri kita ada memikul perkara yang najis. Dalam perut kita ni tak ada emas. Tak ada gambar dalam perut kita. Mulia ke kita? Dah najis. Menanggung darah, menanggung nanah, menanggung najis. Kita ni sebenarnya bawa tahi. Kita tengok orang kerja lagi tahi. Allah, nak sebut gani ni dia mau duk makan dah tu ni. Tak apalah sebut dah nak buat mana. Tak ada arahlah dah tu ni. Jangan duk makan lagi. Awak pejam mata, awak buta telinga dulu. Awak buta mata dulu. Jangan duk tengok makanan tu. Kalau kita tengok orang bawa bekerja sebagai pembawa najis tu kan. Duk akut najis, kita rasa jejek, hina. Kita mari sedar dalam hati kita, Allah, bapa aku nak pandang orang kerja bawa tong sapah, bawa akut sapah, bawa loji tahi hina. Walah aku ni memang bawa tahi sama dalam perut aku. Kenapa ni? Kita ni pembawa loji tahi, hari-hari duk berjalan bawa tahi ke mana? Mulia ke? Tak mulia. Allah, kan senang. Duduk gitu ya, alhamdulillah. Ilmu ni lah orang panggil ilmu akhlak. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang muhsin, orang yang buat baik.
orang yang ihsan. Nah, ilmu ni dipanggil ilmu ihsanuddin, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Nah, sebab tu fardu ain kita pelajari ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya hati kita bersih, supaya kita dapat menggali hati kita, buang sifat yang keruh, sifat yang jahat, sifat yang negatif. Nah, yang paling besar ialah takabur, takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Nah, buangkan yang keruh dan isikan yang jernih. Apa yang jernih? Yang pertama sekali adalah cinta. Kasih dan sayangnya kita. Aduh. Maka bila tidak ada takabur, maka hati manusia itu akan ada sifat tawadhu. Tawadhu ubah yang besar. Nah, Nabi SAW sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Walahal khazainul ard, khazanah bumi ada pada tangan Nabi SAW. Tapi Nabi sangat tawadhu. Gunung Bukit Uhud menawarkan diri untuk zahab, untuk jadi emas kepada Nabi. Tapi fa'abah, Nabi SAW enggan terima. Kalau Nabi nak kaya, Nabi dapat. Tapi Nabi SAW suka menjadi Rasul lagi hamba. Rasul lagi hamba, bukan Rasul lagi raja. Walhal Nabi SAW memang raja di Madinah. Tapi raja-raja Nabi, bila perempuan Ansar pergi ziarah rumah Nabi SAW, tengok katil Nabi pun tidak ada tilam. Katil diperbuat kayu yang jarang. Sehingga kalau Nabi tidur sunat qailulah pada siang hari, kerana panahnya keringat Nabi boleh jatuh ke bawah dan ditadah oleh khadam Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, untuk dijadikan ambar minyak attar. Wanginya orang panggil peluh Nabi SAW. Nah, Nabi suka dengan kehidupan hamba. Nah, kehidupan hamba. Perempuan Ansar hadiah tilam baru, katil baru. Nabi suruh Sayyidatuna Aisyah hantar balik. Kalau aku nak kaya ya Aisyah, Allah Ta'ala izinkan aku bukit Uhud tu jadi emas milik aku seorang. Tapi aku fa'abah, aku enggan, aku tidak mahu. Itu Nabi SAW. Bahkan siap untuk miskin. Siap sedia untuk miskin. Doa untuk miskin. Pernah dengar tu imam doa untuk miskin? Nabi berdoa untuk miskin. Allahumma ja'alni miskinan wa hayati miskinan wa ba'athi miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Bukan Nabi malah hijau. Nabi businessman sebelum kahwin lagi. Sebelum berkahwin dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin, bonda kita orang mukmin, Sayyidatuna Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi tu businessman dah. Kaya dah. Nah, dan bila Nabi sudah jadi pemerintah di Madinah, Nabi kerja. Tetapi kekayaan Nabi untuk umat. Nabi balik, Nabi jamu dulu. Nah, beratus-ratus sahabat Nabi Ahlus Suffah yang tidak ada rumah, yang tidur di pinggir masjid Nabi SAW. Habis dah puak sahabat Ahlus Suffah kenyang, baru Nabi buat balik makanan ke anak-beranak Nabi di rumah, isteri-isteri Nabi. Bila dah semua kenyang, barulah Nabi isi. Kalau tak ada, fa inni shaim, aku puasa. Hingga Nabi dipenuhkan perut dia 3 biji batu diikat untuk tahan lapar. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab sebiji. Nah, lapar ya Rasulullah. Jumpa Rasulullah bukan nak minta makanan, kerana melihat wajah Rasulullah boleh melupakan rasa kelaparan dalam diri. Nah, ikat sebatu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ikat 2 batu. Nabi sedia ikat aku 3 batu. Rasulullah balah ni, aku lapar lagi padamu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap untuk miskin dan berdoa untuk miskin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin, bukan kerana malah hijau. Nabi rajin bekerja. Nabi rajin berusaha. Mengembala lagi, bisnes lagi. Kata ni. Tapi bisnes Nabi bukan untuk Nabi, tapi untuk umat. Itu Nabi SAW. Sampai-sampai dalam doa pun minta untuk miskin. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Wa hayati miskin. Kehidupan aku miskin. Wa ba'athi miskinan. Bangkit aku daripada kubur orang miskin. Pernah kita berdoa dalam doa kita. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Pernah kita doa untuk miskin. Kalau kita dengar tu imam doa untuk miskin, kita gini terus, kulla bala, aku tak mau. Aku nak kaya dah dia ni. Aku bekerja nak lelah bisnes apa, buka company gini buat pinjaman modal habis puluh-puluh ribu, doa miskin. Tak ada. Tapi Nabi SAW siap untuk miskin. Itulah model seorang pemimpin. Sebab tu kalau pemimpin ikut Nabi SAW, aman, tenteram, damai rakyat jelata. Seluruh rakyat jelata, rakyat jelita semua tenteram. Bila pemimpin mengikuti Nabi SAW, siap untuk miskin dan tidak takut untuk miskin.
Tapi bila tidak mengikuti Nabi SAW, bukan setakat takut kau miskin, gaji bulan dia dah cukup lagi. Nah, duit-duit kita pun yang nak kekal lagi. Kenapa? Karena tidak mencontohi Nabi SAW. Rakyat jelata kalau contohi Nabi SAW, aman damai dunia. Tidak ada cela mencela, caci mencaci, maki memaki. Orang Yahudi, satu hari kata ke Nabi, ya apa, assalamualaikum ya Abul Qasim, racung atas kamu hei bapa Qasim. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengar dan nak marah. Lalu Sayyidatuna Aisyah jawab balas balik. Wassalamualaikum wa alaikasam wal la'nah. Atas kamulah racung dengan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar Rasulullah kata, "Maza ya Aisyah?" Apa yang kamu kata ni ya Aisyah radhiyallahu anha? Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbul fahish wat tafahush. Allah tidak suka perkataan yang keji dan perbuatan yang keji. Cukup apabila orang kata kepada kita benda yang keji, kita balas dengan wa alaika. Gitu ya. Orang caci kita, mu ni bodoh, mu ni tolol. Kita balas apa macam dia? Mu juga. Gitu. Ni. Jangan kata mu ni bodoh. Mu bodoh bengok tolol. Bergetih pula bulu kita. Pemesigang pula. Dah habis aku kata sepatah mu 30-40 patah, aku balah mulu. Habis. Tengok Nabi SAW. Bila dia kata kamu tolol ke, bengong ke, idfa' billati hiya ahsan. La yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tentu tidak sama yang baik dengan yang jahat. Maka tolak orang buat jahat kamu dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Bila orang kata mu bodoh, mu juga. Gitu ya. Tak kata mu juga, mu bodoh juga. Dah. Buang bodoh tu. Mu juga. Gitu. Mu bengong, mu juga. Bila dah senyum. Mana gitu? Wa alaika Allah. Comel itu ajaran Nabi SAW. Tak balas. Gapa dia mu juga. Tak tahu aku, mu juga. Kau mu nak faham apa pun. Kalau mu rasa mu bodoh juga, mu bodoh juga. Gitu. Tengok. Selamat kan? Batu Nabi SAW ialah tauladan mengajar kita tentang cinta Allah. Allah Ta'ala menzahirkan tentang cintanya Allah kepada hamba dia melalui Nabi Muhammad SAW. Melalui Nabi Muhammad SAW. Maka manusia tidak akan dapat mengenali hakikat cinta kalau tidak mengenali hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Situ je. Kuncinya di situ. Maka bila dia mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan memandang rendah pada manusia. Karena Nabi sangat tawadhu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, bersangatan malu dan bersangatan rendah hati. Rendahnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh duduk wajah jelisu ma'hum, boleh duduk bersama dengan orang-orang miskin. Boleh duduk bersama sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalaulah bila ada aktiviti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila mesyuarat, Nabi akan ambil yang paling susah, tugas yang paling susah. Nabi dah ambil yang paling mudah. Ni kan kita kan ambil yang paling mudah. Nabi SAW tak. Satu hari Nabi pergi musafir dengan para sahabat. Di tengah jalan, Nabi mesyuarat. Ni cari binatang untuk perburuan, untuk makan. Wak kambing golek malam ni. Ni, wak BBQ kambing golek. Ni pula pasang kemah. Ni pula ju jaga kuda-kuda, kenderaan-kenderaan. Ni pergi cari air. Nabi SAW ambil tugas yang paling payah. Pergi cari kayu api di tengah padang pasir. Kalau cari kayu api dalam hutan tak belek lah boh. Ni kayu setambung. Ni cari kayu api di tengah padang pasir. Mana nak cari? Tugas yang paling payah Nabi SAW ambil. Itu pemimpin. Kita baru jadi Tok Ngulu yang baru. Dah ni. Tok Ngulu tahu Tok Ngulu? Ketua Kapong. Baru jadi Tok Ngulu yang baru. Tak buat kerja. Arahan jalan. Dah ni. Wak kata wak ni mulut lagi. Wak dah langsung. Apa tak lagi kita dah buat kerja langsung. Mari-mari dia cakap. Kita cak ni, lepas tu cakap tu setengah jam dah. Pak kalau orang upah Bangla kan yang marah. Dah orang Melayu sendiri tak kerja, banyak cakap pada buat kerja.
Yang mari dia cakap lu. Oh, kita cak ni warna gold ni, lepas tu kita letak gold ni. Sejam saja dia cakap. Lepas tu buat kerja setengah jam, letih dah. Peluh dah. Oh, ini naik kedai kopi dah. Ni sak rokok dah. Tengok. Nah. Tahu kerja. Kata ni. Bagaimana nak maju? Nabi SAW rajin. Dia tunjuk. Apa sahaja di Nabi SAW. Nabi SAW tunjuk tugas dia. Dan Nabi, apa yang Nabi nak dalam hidup Nabi SAW ialah keseluruhan umat Nabi masuk syurga. Itu yang Nabi nak. Sehingga bila ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pukul apa weh sudah ni? Pukul apa ni berhenti biasanya? Saya tak biasa kali pertama lah. Pukul 12. Boleh berhenti dah? Sikit lagi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi kami akan bagikan pemberian kami kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarda, dan kamu akan redha, kamu akan puas hati. Lalu orang tanya pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah tafsiran ayat ni ya Abdullah? Nah, Abdullah bin Abbas raisul mufassirin yang didoa oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Lalu jawab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi akan puas hati apabila seluruh umat Nabi dakhalal jannah, masuk syurga. Itu yang Nabi SAW puas. Maka tiba-tiba kita umat Nabi menerakakan umat Nabi SAW. Tidakkah kita mendahului Allah dan Rasulullah? Walaupun kita tak setuju pendapat ataupun manhaj kita berlainan ataupun perbezaan pendapat, kita tu kata neraka, muni ahli neraka, bid'ah dalalah sesat masuk neraka, ataupun kamu nak masuk neraka kah? Contohnya, adakah kita ni mendahului Allah dan Rasul? Ya, kita mendahului Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan kita mendahului Allah, kerana Allah tidak suruh kita ambil tugas dia sebagai Allah memasukkan mana-mana hamba dia dalam neraka. Dia yang berhak untuk memasukkan mana-mana hamba dia yang neraka ke dalam neraka. Dan kita tidak disuruh untuk mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah nak seluruh umat dia masuk syurga. Maka sebagaimana itulah cita-cita Rasulullah, mesti kena ada dalam cita-cita hati kita. Maka sebab tu, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka dia adalah pengajak, penyeru, pendakwah, maknanya pemujuk untuk manusia seluruhnya masuk syurga. Hatta kalau kita tengok perilaku seorang da'i yang menyambung perjuangan Nabi SAW, bila mereka bertemu dengan kaki-kaki maksiat, bukan mereka menerakakan mereka, bahkan justru mereka yang menangis minta maaf pada orang-orang yang buat maksiat. Seperti Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, seperti Syekh Maulana Yusuf adik Maulana Zakaria. Seperti lagi siapa, banyak nak sebut ulama-ulama, cerita agak panjang, nak suruh berhenti dah abading. Kita naik Syekh dah ni. Tak makan lagi nasi ni. Mereka orang yang menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menangis apabila melihat maksiat berlaku depan mata, dan mereka minta maaf pada kaki maksiat. Minta maaf kerana kami lambat mari inilah, tuan-tuan semua tidak sampai sabak-sabak hidayat kepada tuan-tuan. Allah halusnya. Hingga Imam Hasan Al-Banna masuk dalam rumah-rumah pelacur. Zaman Sultan Utsmaniyah. Orang menyangka kata seorang itu kaki maksiat. Kenapa? Selalu pergi beli anggur. Dan selalu pergi masuk ke rumah-rumah pelacuran. Sehingga bila dia mati, tak ada seorang pun semayang mayat dia. Hatta isteri dia pun selalu nasihat dia, bang, sudah-sudahlah tu pergi beli arak. Arak. Sudah-sudahlah tu pergi rumah pelacur. Janganlah. Habis dia tetangga kita duduk keji, duduk umpat. Dia nak menerang pada isteri dia, tapi kalau kamu buat kebaikan dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri kamu mengetahui kebaikan yang tangan kanan kamu itu buat. Maka tak teroyak, sampai isteri pun tak tahu. Isteri kata, janganlah, sudahlah tu bang, nanti kan kalau abang mati, tak ada siapa dia nak mari semayang mayat abang. Dia jawab, suami dia jawab, nanti akan ada orang yang paling soleh, raja yang soleh, dan menterinya yang soleh, dan makmurnya yang soleh, yang akan mari semayang tajhizil mayit aku. Maka bila dia meninggal, sultan tak ingat nama sultan apa maksud, Sultan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah ketika tu diberi mimpi
Nabi SAW perintah untuk dia pergi semayang rumah si fulan tersebut. Terkejut isteri dia. Isteri laki-laki terkejut kerana sultan khalifah mari semayang. Maka bila ditanya, kerana apa kamu mari semayang? Mayat suami aku ni bukan orang soleh, bukan orang bagus, bukan orang jujur. Jawabnya khalifah. Amba tak ingat khalifah tu, tengok balik dalam kitab-kitab sejarah. Suami kamu ni waliullah. Dia pergi beli arak tu bukan dia minum tak. Dia pergi peracur. Dia tidak ada mandat untuk nak acurkan. Lapor kepada pembesar-pembesar hak jenis makan rasuah banyak. Dia bagi lesen tak apa, asal masuk duit ke poket dia. Sedangkan Nabi kata marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Bila mu tengok benda mungkar, wajib mu kena ubah dengan kuasa kalau mu ada kuasa. Mungkar dengan makna ma hurima bi ijma'in. Benda hak diharamkan dengan ijma' ulama. Arak haram ijma', judi haram dengan ijma'. Zina haram dengan ijma'. Tak ada seorang ulama kata harus ataupun halal. Darurat tak apa, tak ada. Ini tak ada, haram. Mazhab Syafi'i, Imam Malik semua haram. Hak tu wajib kita kena ingkar. Ada pun talqin, baca Yasin malam jemaah, hak tu bukan mungkar. Maka tak wajib kita tegar. Ya, orang nak buat. Tapi kita akhir zaman terbalik. Hak tu yang kita tegar sungguh-sungguh. Tampal di masjid, jangan baca Yasin malam Jumaat. Jangan talqin orang mati, jangan semayang mayat jangan semayang mayat berat benar. Jangan kenduri arwah, jangan baca kunut subuh tiap-tiap pagi subuh. Kunut hanya kunut nazilah. Ini terbalik. Maka laki-laki tadi kerana dia tidak ada kuasa untuk mengadu pada Amirul Mukminin, maka daripada usaha dia untuk falyughayyirhu biyadihi, dia beli arak, dia buat hacur, dia beli arak, dia buat hacur, dia buat musnah, tak usah bagi orang minum arak. Dan duit dia hak banyak ni kerana dia bisnes. Dia pergi ke rumah-rumah pelacuran tu, dia bagi duit supaya pelacur tu tidak bekerja menjual tubuh dia pada hari tu. Selamatlah perempuan tu daripada buat zina, dosa zina. Ini perbuatan seorang yang tidak diketahui oleh orang lain. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu, dan Allah yang berhak menghukumkan dia. Maka sebab itulah wajib kita mencari keredaan makbul di sisi Allah. Tak perlu kita cari di sisi manusia. Kalau kita mencari makbul dan kebaikan di sisi manusia bila dia tengok kebaikan kita, dia boleh puji. Tapi bila sikit saja buruk yang dia nampak, maka dia tidak putus-putus untuk mengkeji kita, untuk membuka aib kita. Maka kalau kita mencari kesempurnaan di sisi Allah, di pandangan Allah, darjat yang tinggi di sisi Allah, maka kita tidak akan hirau apa yang manusia nak kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang senantiasa nak membersih diri. Karena Allah Ta'ala firman, innallaha yuhibbul mutahhirin. Innallaha yuhibbul mutahhirin. Allah Ta'ala sangat cinta pada orang yang nak membersih diri. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang senantiasa nak membersihkan diri kita. Tak amin pun. Amin, doa tu. Kata ni, senyap wasubah kau. Doa tu, doa ni tak semesti kod Melayu, kod Arab, kod Melayu pun doa. Nanti bunyi Allahumma Rabbana Allahumma bawa amin. Mudah-mudahan semoga pun doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Tak bunyi amin. Kau tidur dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk membersihkan diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan diri kita dan mengikhlaskan hati kita. Karena hanya hamba yang selamat di sisi Allah ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba yang Allah Ta'ala yang ikhlaskan dia. Bukan dia yang ikhlas dah. Allah Ta'ala yang melicingkan hati dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala ikhlaskan hati kita. Baru amin. Slow ya. Amin ni istajib doa'ana ya Allah. Minta Allah Ta'ala perkenankan doa kami ni ya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Karena Nabi SAW sabda, at-taibu minaz zambi kama zambalah. Orang yang senantiasa bertaubat dengan dosa dia seumpama tidak ada dosa. Maka orang yang merasa diri dia suci daripada dosa, maka dia tidak bertaubat kepada Allah, dialah orang berdosa. Man zanna nafsuhu salihun fahuwa talihun bila syakkin. Siapa yang menyangka diri dia tu soleh, dialah jahat tak ada syak. Man zanna nafsuhu tahirun fahuwa najisun bila syakkin. Siapa yang menyangka diri dia tu bersih, suci, baik, bagus, dah ni. Putih berseri kerana dia pakai kupu putih tak hari-hari.
maka dia tak perlu lagi istighfar kepada Allah, maka dialah najis, tidak ada syak. Mudah-mudahan kita rasa diri kita kotor dan kita senantiasa nak bertaubat kepada Allah, nak menangis apabila kita ingat dosa kita. Mudah-mudahan dengan itulah kita ni termasuk di kalangan orang yang apa tajuk hari ni? Sang pendosa yang mencinta. Sang pencinta yang berdosa. Lebih kurang begitulah. Wallahu a'lam. Apa yang terkurang itu daripada saya, dan yang lebih itu semua daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi orang panggil manfaat untuk kita amalkan sedikit sebanyak yang kita dengar. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ميانمار وفي فطان وفي بلادنا ماليزيا وفي كل مكان وفي الأرض الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.